Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ke mana-mana, sebentar lagi kita akan belajar mengaji Al-Quran bersama-sama. Bersama saya Ustaz Izzuan Ahmad, Guru Al-Quran anda hari ini. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Sihat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang berpanjangan supaya terus dapat sama-sama istiqamah mengaji Al-Quran, untuk terus belajar dan belajar ilmu Al-Quran insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah sekali lagi kita bertemu untuk sama-sama kita menyambung pengajian kita di dalam Al-Quran, untuk menyambung pengajian kita dalam surah Al-Ankabut. Pada hari ini insya-Allah kita akan membaca surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-46 hingga 52 pada muka surat 402 insya-Allah. Baik, jadi sebelum kita bermula, saya hendak memanjatkan ataupun mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang terus menyokong saya, yang terus memberi semangat kepada saya, yang terus memberi kekuatan kepada saya untuk terus sama-sama kita berkongsikan sedikit sebanyak ilmu dalam Al-Quran, ilmu tajwid yang insya-Allah sama-sama kita amalkan, insya-Allah akan menjadi amalan yang baik. Semoga amalan ini, semoga pengajian ini dinilai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik. Jadi sebelum kita bermula, sebelum saya terlupa, jadi untuk hari ini saya nak mengumumkan bahawa tahniah kepada Puan Siti Hawa. Puan Siti Hawa binti Omar 0169450668. Tahniah dan alhamdulillah diucapkan kepada Siti Hawa binti Omar kerana telah terpilih sebagai ahli yang telah ditaja oleh ahli-ahli cepat Quran kita, oleh sahabat-sahabat kita sendiri. Terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ahli cepat Quran yang bermurah rezeki untuk berkongsikan sedikit apa orang panggil untuk rezeki di jalan Allah untuk kita sama-sama manfaatkan. Insya-Allah diharapkan ataupun didoakan supaya tuan-tuan dan puan-puan yang bermurah hati rezeki untuk berkongsikan rezeki supaya terus dilipat gandakan rezeki, semoga dipermudahkan urusan dan dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Baik, jadi sebelum kita mula pengajian Quran kita pada hari ini untuk surah Al-Ankabut pada muka surat 402, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mengajak teman-teman kita dekat luar sana untuk sama-sama kita hari ini menuntut ilmu dalam pengajian Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong share, boleh tolong like, insya-Allah supaya kawan-kawan di luar sana pun tidak terlepas daripada
mendapat ilmu yang bermanfaat ini insya-Allah. Baik. Jadi kita mulakan pengajian Quran kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan di luar sana boleh mengambil naskah Al-Quran, boleh membuka muka surat 402 surah Al-Ankabut. Baik, insya-Allah. Dan untuk tuan-tuan dan puan yang mungkin tidak ada Al-Quran di hadapan, jangan risau, jangan gundah kerana kita akan paparkan juga potongan ayat Quran di skrin tuan-tuan dan puan. Sama-sama kita. InsyaAllah. Baik. Kita mulakan dengan lafaz isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Kita terus kepada ayat yang pertama kita pada hari ini. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Baik. وَلَا تُجَادِلُوا. وَلَا تُجَا. La dua harakat mad asli. Tujadilu nampak ada alif kecil. Alif kecil dekat sini hukumnya mad asli. وَلَا تُجَادِلُوا. Nampak ada dekat sini apa tu? Ombak rindu. Bila ada ombak rindu, kena baca panjang 4 atau 5 harakat. Dekat sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab tujadilu adalah satu kalimah, ahlal adalah satu kalimah yang lain. Bila berjumpa ombak rindu bertemu dengan alif hamzah, maksudnya dua kalimah yang berbeza. Mad jaiz munfasil. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ. Ahlal kitab. Alif lam qamariyah. Jelaskan huruf lam. Ahlal kitabi. Nampak alif kecil sekali lagi. Mad asli. Kitabi illa billati. Illa sabdu. Tuan-tuan dan puan, ada sabdu terus masuk. Illa billati. Illa dua harakat. Billati mad asli dua harakat. Hiya ahsan. Ha pedas tuan-tuan dan puan. Macam mana cara nak tahu ha pedas? Biasa kita dengar orang cakap ha pedas. Tapi macam mana kita nak tahu cara kita baca tu betul atau salah? Kita letak tangan kita. Pastikan ada berangin ataupun macam rasa panas-panas sikit tu. Hiya ahsan. Okey. Kalau betul ada berangin, maksudnya betul lah tu. Ha. Jangan baca tebal tuan-tuan puan, jangan baca ha. Hiya ahsan, tak nak. Hiya ahsan. Terus illa dua harakat. Illallazi. Terus masuk kepada alif lam syamsiah. Illallazina zalamu minhum. Zalamu huruf za. Lidah kita letakkan di langit-langit di belakang gigi hadapan. Zalamu, jangan zo salah. Zalamu minhum. Nampak mad asli minhum.
Nun mati, nampak ada huruf, ada tanda mati, tanda sukun bertemu huruf ha. Hukumnya izhar halqi. Minhum. Okey, berhenti dekat sini. Minhum. Terusnya waqulu. Waqu mad asli ada huruf waw mad dekat situ. Mad asli 2 harakat tuan-tuan perempuan. Waqulu. Ombak rindu. Ombak rindu dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Apa hukumnya dekat sini tuan-tuan perempuan? Hukumnya dekat sini waqulu amanna. Nampak? Dia bertemu dengan huruf hamzah. Waqulu satu kalimah, amanna satu kalimah. Bila kalimah yang terpisah, maksudnya dia tak wajib bawa bersama. Dia tak wajib bawa satu kalimah tu bersama, tak, dia terpisah. Bila terpisah, hukumnya mad jaiz. Ingat, mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Waqulu amanna. Hamzah bertemu alif mad. Mad badal. Mad badal sama macam mad asli 2 harakat. Amanna. Nampak? Nun sabdu. Wajib. Wajib apa? Wajib dengung. 2 harakat. Wajibul gunnah. Nama hukumnya wajibul gunnah. Amanna billazi. Sekali lagi, ombak rindu bertemu huruf hamzah. Mad jaiz munfasil. Banyak hari ni mad jaiz munfasil. Billazi unzila. Nampak? Nun kosong. Nun kosong bertemu dengan huruf zai. Unzila. Unzila. Nampak? Dengung 2 harakat. Hukumnya ikhfa hakiki. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang memang kita nak tahu hukum, nak belajar apa nama hukum ni, biasa ada pelajar kita yang mungkin bacaan dah baik, tapi dari segi nama-nama hukum susah nak hafal. Jadi ada juga yang hukum dah tahu tapi nak betulkan bacaan, tak apa. Saya ajar slow step by step sebab kita ada orang cakap berlapis-lapis jenis pelajar. Mungkin ada yang memang baru masuk, mungkin baru hari ni dia masuk kan. Kita nampak ada orang kawan-kawan dia share tengok, seronok ni. Jadi nak dia pun baru nak belajar, jadi baru nak kenal huruf mungkin, ataupun baru nak tahu panjang pendek, nak tahu hukum. Jadi tak apa, kita slow. Jadi kepada yang belum tahu, kita belajar apa nama hukum tajwid ni, dan kepada yang dah tahu, kita jadikan ini sebagai ulang kaji kita. Walaupun kita dah tahu, tak apa, kita ulang kaji. Tak salah kita untuk berulang supaya lebih ingat. Okey, baik. Billazi unzila. Nun mati, nun kosong bertemu zai. Hukumnya ikhfa hakiki. Tuan-tuan dan puan-puan boleh catat dekat Quran ataupun dekat kertas kosong. Nun mati bertemu dengan huruf zai. Hukumnya ikhfa hakiki. Unzila ilaina. Nampak? Mad asli 2 harakat. Wa unzila. Sekali lagi. Ikhfa hakiki. Wa unzila ilaikum wa ilahuna. Ilaikum wa. Mim mati. Mim yang bertanda sukun bertemu dengan huruf waw. Apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan, ingat. Apa-apa huruf yang bertemu dengan huruf mim yang bertanda mati. Nampak? Ada nampak kat sini macam huruf si kecil. Si kecil yang terbalik namanya sukun. Okey. Apa-apa huruf yang bertemu dengan huruf mim yang ada tanda sukun selain huruf mim sendiri dan huruf ba, hukumnya izhar syafawi. Okey, boleh catat. Izhar syafawi. Macam mana bacaan izhar? Izhar bacaannya mestilah jelas dan terang. Tak perlu dengung. Jelas dan terang. Kita jelaskan terus. Ilaikum wa ilahuna. Ilaikum wa ilahuna. Ila ada alif kecil, mad asli. Huna, sekali lagi mad asli. Wa ilahukum wahid. Mad asli wa ilahukum. Kum wahid. Kum wahid. Sekali lagi kat sini. Izhar syafawi. Kum wahid. Kalau kita berhenti, wahid. Mesti berhenti macam tu. Baik, terus. Wa nahnu lahu. Wa nah, ha pedas. Wa nah,
nahnu lahu. Baik, dekat sini apa hukumnya tuan-tuan puan-puan? Boleh tengok ada live ke? Boleh tuan-tuan dan puan-puan komen? Okey, untuk yang ada waw kecil dekat sini. Mana anak panah? Okey, waw kecil dekat sini, apa hukumnya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, sekejap ya. Okey, hukum dia dekat sini. Mat silah qasira. Baik, mat silah qasira. Nampak ada macam waw kecil dekat sini. Ada waw kecil dekat sini. Macam maksud dia dibaca dengan kadar 2 harakat. Lahu, lahu muslimun, muslimun. Mat arid disukun, dibaca dengan kadar 2, 4 dan 6 harakat. Baik, kita mula semula daripada awal. Tarik nafas, tuan-tuan perempuan, kita baca bersama. Wala tujadilu. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Baik. Dah lancar, dah baik, dah kenal semua, kita boleh teruskan kepada ayat yang seterusnya. Wa kadzalika. Ya, betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tolong komen dekat bawah. Seronoknya cinta Al-Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Apa tu? Apa maksud dia? Kita belajar Quran ni memang seronok. Saya pun ada tanyalah macam feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Macam mana perkembangan sepanjang dah jadi ahli semua. Alhamdulillah. Memang perkembangan ataupun peningkatan yang memberangsangkan lah. Katanya ada yang dulu memang tak kenal langsung, nak sebut macam mana, panjang pendek, dengung semua tak tahu, tapi bila jadi ahli, alhamdulillah dah boleh kenal, dah boleh baca dengan lancar. Jadi kita nak ajak kawan-kawan kita juga yang dekat luar sana supaya sama-samalah kita boleh memperbaiki bacaan kita, menambah baik lagi. Mana yang dah pandai, mungkin kita boleh tambah lagi ilmu kita dari segi tajwid, ilmu tajwid kan. InsyaAllah tolong share, tolong like, sama-samalah kita memanjang-manjangkan, orang cakap apa ni, saham akhirat kita, insya-Allah. Baik, kita boleh teruskan. Wa kadzalika. Baik, wa kadzalika. Nampak alif kecil dekat sini, mat asli. Wa kadzalika anzalna. Sekali lagi nun bertemu zai. Apa tu tuan-tuan puan-puan? Ikhfa hakiki. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Anzalna. Ombak rindu, nampak? Ombak rindu bertemu hamzah lagi. Ombak rindu bertemu hamzah, hukumnya apa tuan-tuan puan-puan? Mat jaiz. Ya. Mat jaiz munfasil. Dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Ilaikal kitab. Huruf kaf. Macam mana nak sebut huruf kaf? Pastikan ada angin juga. Kaf, kaf, ki. Tak nak ki. Itu huruf qaf. Huruf kaf nipis je bunyi dia. Kitab. Okey, kalau kita nak berhenti dekat sini. Kitab. Apa hukum dia dekat sini? Kalau huruf ba ni, qalqalah kubra. Sebab dia berada di hujung ayat. Kitab. Macam tu. Fallazina atainahum. Fallazi. Nampak?
ada sabdu, terus masuk. Fallazi, tak nak fa'allazi, salah. Dekat situ tak ada huruf hamzah pun. Terus masuk. Ada sabdu, masuk. Ada sabdu, masuk. Fallazi, hukumnya alif lam syamsiah. Fallazi zal. Zal. Baik, tuan-tuan perempuan, macam mana nak sebut huruf zal? Boleh saya dapat komen? Macam mana nak sebut huruf zal? Selamat datang juga kepada yang baru masuk. Jangan lupa komen. Seronoknya Quran, seronoknya cinta Al-Quran, mudahnya mengaji Al-Quran. Dan jangan lupa share dan like. Okey, baik. Jadi huruf zal, bacaan dia, cara bacaan dia mestilah huruf zal. Pastikan kita punya lidah terkeluar sedikit. Zal, tak nak za, tak nak za. Zal. Okey, baik, semula. Wallazi, asli dua harakat. Wallazina atainahumul. Mad badal dua harakat. Taina, mad asli. Humul kitaba wa yu'minuna bih. Humul kitaba yu'minuna bih. Minuna bih mad asli. Bih, berhenti dengan bacaan bih. Jangan bihi, salah. Bih. Terusnya wa minha, nun yang bertanda sukun bertemu dengan huruf ha. Hukumnya izhar halqi. Izhar halqi dibaca dengan jelas dan terang. Wa min haula'i man yu'minu bih. Haula'i, nampak? Haula'i adalah satu kalimah. Satu kalimah. Jadi bila ada ombak rindu dalam satu kalimah panjang 45 harakat, dalam satu kalimah mad wajib. Sebab dia wajib membawa dalam satu kalimah. Tak boleh dipisahkan, wajib. Jadi hukumnya mad wajib. Mad wajib muttasil. Haula'i 4 atau 5 harakat. La pun sama, 4 atau 5 harakat, mad wajib muttasil. May yu'minu bih. May yu'minu bih. Nun kosong bertemu huruf ya. Huruf idgham ma'al gunnah. Mim, nun, waw, ya. Tuan-tuan puan-puan boleh catat mim, nun, waw, ya adalah huruf idgham ma'al gunnah. Huruf nun yang bertemu dengan 4 huruf tadi hukumnya idgham ma'al gunnah. Apakah maksud idgham ma'al gunnah? Idgham maksudnya memasukkan bersama-sama dengung. Baik, cara bacaan dia mayu. Nampak kita memasukkan dekat huruf ya tu. Mayu. Tak nak man yu. Terus masuk. Mayu minu bih. Minu bih, baik. Terusnya wama yajhadu. Wama yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wama mad asli yaj. Yaj. Ingat, kita pun dah dapat info kan macam mana cara kita nak hafal huruf qalqalah sughra, qaf, po, ba, jim, dal. Ko, to, ba, ju, den. Nampak? Ko, to, ba, ju, den. Ko, to, ba, jim, dal. Jadi bila ada huruf-huruf 5 ni mati di tengah-tengah ayat, mestilah dibaca dalam keadaan melantun. Yaj. Yaj. Tak nak yaj. Yaj tak nak. Yaj. Yajhadu bi ayatina. Hadu bi a. Mad badal 2 harakat. Bi a ya mad asli 2 harakat. Yatina illal kafirun. Ombak rindu bertemu hamzah. Mad wajib, mad jaiz munfasil. Maaf, mad jaiz munfasil. 4 atau 5 harakat kadar bacaannya. Illal, terus masuk. Illal kafirun. Baik, kita mula semula. Wa kadzalika anzalna. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab.
فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Baik. Boleh tuan-tuan perempuan masih lagi bersemangat? Baik, kalau masih bersemangat, tolong komen di bawah dengan komen mudahnya mengaji Quran. Apa tujuannya tuan-tuan perempuan? Biar kawan-kawan kita yang baru masuk nanti tengok komen mudahnya mengaji Quran, jadi tertarik. Jadi ringan hatinya, tidak berat untuk sama-sama mengikuti ilmu kita pada hari ini. Kita sama-sama, ini pun dipanggil apa tuan-tuan perempuan? Dakwah sebenarnya. Dakwah kita untuk mengajak kepada membaca Quran, mengingat ayat-ayat Allah. Baik, tuan-tuan perempuan, saya minta izin minum air dulu . Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Sebab hari tu ada komen saya ternampak, ustaz ni tak haus ke tak minum air? Sejam bercakap kan. Sebenarnya haus tu memang haus, tapi yalah masa mula-mula hari tu kan. Hari pertama, hari kedua macam nak ambil air pun semua dah tak terfikir lah. Punya takut dah. Jadi sekarang tak apa, insya-Allah saya slow-slow. Doakan saya lah. Saya pun sama-sama doakan kita supaya terus istiqamah belajar Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kita boleh teruskan kepada ayat yang seterusnya. Wa ma kunta. Okey, baik. Wa ma kunta. Wa ma mat asli kunta, nun kosong bertemu huruf ta. Nun kosong bertemu huruf ta. Ta hukumnya ikhfa hakiki. Dengung, dibaca dengung 2 harakat. Wajib dengung 2 harakat. Jangan kurang. Wa ma kunta. Wa ma kunta. Baik. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Tatslu. Huruf ta. Huruf ta mati kita panggil sebutannya hamas. Hamas tu maksudnya berangin. Pastikan bila kita baca kita dengar tatslu. Tatslu. Jangan tak nak. Tatslu. Ada dia punya macam tats. Macam tu. Tapi jangan berhenti. Terus je. Tatslu. Tatslu. Mat asli. Min qablihi. Nun kosong bertemu huruf. Qaf. Ikhfa hakiki. Min qablihi. Ni sekali lagi kita jumpa. Ni namanya mat silah qasirah. Macam tadi juga. Tapi ni baris bawah. Bila baris bawah, kita jumpa ada kepala ya ni. Tapi bila baris depan, kita jumpa huruf waw kecil. Tapi bacaannya sama. Dibaca dengan kadar 2 harakat. Qablihi. Mat silah qasirah. Apa maksud qasir sebenarnya? Qasir tu maksud dia, qasirah maksud dia pendek. Jadi pendek tu dibaca dalam keadaan 2 harakat. Qablihi min kitabin wala. Min kita. Nun mati bertemu huruf kaf. Ikhfa hakiki. Kitabin wala. Biu tanwin yang tidak selari. Nampak? Dia punya tanwin dia bukan macam ni tuan-tuan dan puan, tapi macam ni. Baik, satu macam ni, satu macam ni. Bila ni maksud dia tanwin. Tanwin yang perlu dibaca samar-samar. Jangan jelaskan dia samar-samar. Lepas tu kita masukkan dekat huruf waw seterusnya. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Huruf waw tadi saya sebut adalah huruf idgham ma'al gunnah. Kita masukkan dia. Kitabin. Nampak mulut kita. Kitabin. Kita kalau baca Quran memang macam orang cakap, sepatah cikgu saya cakap pun, kalau baca Quran ni jangan haraplah nak handsome-handsome, nak tercantik, tak boleh, tak apa. Kita memang kena jelaskan bacaan dia. Kitabin. Nampak? Kitabin wala. Mat asli 2 harakat. Tahut tuhu. Kha tuan-tuan perempuan, kha. Kha pastikan ada macam getaran ataupun macam panggil sakit-sakit tekak lah. Kha. Jangan tahu, hu lain. Tu huruf ha. Tahut tuhu. Huruf ta dekat sini tebal. Tahut tuhu. Sekali lagi mat silah qasirah 2 harakat. Tahut tuhu biyaminik.
biyaminik. Man asli 2 harokat nik. Nampak dekat sini huruf kaf. Bila huruf kaf berangin, ingat huruf kaf berangin. Nik. Pastikan ada nik. Okey, baik. Seterusnya izallaru. Izallaru. Terus masuk dekat huruf lam yang bersabdu. Terus masuk izallaru. Dekat sini hukumnya tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Tanpa dengung maksudnya dibaca terus izallaru, jangan izallaru, salah. Terus masuk izallaru. Okey, huruf ra dekat sini tuan-tuan puan-puan. Huruf ra perlu dibaca tebal kerana sebelumnya adalah huruf baris atas. Izallaru. Mulut kita izallaru, jangan baca izallar, salah. Izallaru tabal mub. Sekali lagi. Apa tu? Qalqalah sughra. Dibaca dengan keadaan melantun. Tabal mubtilun. Man arid disukun 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita baca pada ayat yang awal ni. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Idzal lartabal mubtilun. Okey, baik. Boleh kita teruskan tuan-tuan dan puan untuk ayat yang seterusnya, bal huwa. Tapi sebelum tu saya minta tuan-tuan dan puan untuk terus sokong dan bantu dengan tekan butang like dan share supaya dapat memanjang-manjangkan ilmu ini kepada kawan-kawan kita di luar sana. InsyaAllah. Kita ada berapa orang? 1.1k. Ya Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus setia bersama saya hari ini untuk mengaji Quran kita. InsyaAllah. Kita sama-sama niatkan supaya hati kita dilapangkan, hati kita dimudahkan untuk terus menerima pengajian Quran kita, supaya Allah permudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita boleh teruskan tuan-tuan dan puan. Bal huwa. Baik. Bal huwa ayatum. 2 harakat mad badal. Ya mad asli. Bayyinatun fi. Nampak dekat sini ada huruf mim kecil. Ingat saya cakap hari tu. Bila ada mim kecil yang ekornya ke bawah bertemu dengan huruf ba, hukumnya adalah hukum iqlab. Hukum iqlab. Dibaca macam mana tuan-tuan dan puan? Hukum iqlab ni dibaca 2 harakat. 2 harakat. Cara bacaannya, pastikan kita punya bibir kita rapat. Allah. Bal huwa ayatum. Selama 2 harakat. Bayyina. Nampak bersabdu ni. Bayyina. Man asli. Tufi. Nampak? Ada kat sini 99. Bila 99 perlu dibaca dengan dengung. Samar-samar. Baik. Terus masuk dekat huruf fa. Tanwin bertemu huruf fa. Hukumnya ikhfa hakiki. Bayyinatu. 2 harakat. Bayyinatu fi sudu. Man asli. Rilladina utul ilm. Rilladhi. Alif lam syamsiah. Terus masuk. Lilladzina utul ilm. Mad asli. Utul ilm. Alif lam qamariyah. Bila alif lam qamariyah, mestilah dijelaskan huruf lam mati tu. Utul ilm. Baik, kalau kita berhenti dekat sini, pastikan huruf mim tu kita jangan hilangkan. Okey, kita kena jelaskan hak dia dekat situ. Dia ada dekat situ. Utul ilm. Jangan baca utul
tak nak. Ilm. Ada sifat dia dekat situ. Ada bacaan dia. Baik. Terusnya wama yaj. Wama man asli. Yaj lantunan. Qalqalah sughra. Wama yajhadu bi ayatina. Hadu. Hanipis. Hadu bi ayatina. Mat badal. Mat badal. 2 harukat. Ya mat asli. 2 harukat. Tina illa mat jaiz munfasil. Sebab dia apa? Dia tak wajib bawa bersama-sama. Dia tak wajib, hukumnya mat jaiz. Dibaca dengan kadar 4 atau 5 harukat. Illau terus masuk dekat huruf dha. Illau zalimun. Dha 2 harukat dia, tuan-tuan puan. Zalimun. Baik. Kita mula kepada bal huwa. Tarik nafas. Baik, baca bersama-sama saya. Bal huwa. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Okey, baik. Boleh kita teruskan tuan-tuan dan puan? Untuk ayat seterusnya, waqalu. Boleh kita teruskan? Waalaikumsalam. Baik. Kepada siapa-siapa yang memberikan salam, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kita boleh teruskan pada ayat yang seterusnya. Waqalu laula. Waqalu mad asli 2 harokat. Waqalu sekali lagi mad asli 2 harokat. Laula unzila. Mad jaiz sekali lagi. Banyak mad jaiz kita hari ni ya. Mad jaiz munfasil. Laula unzila. Ikhfa hakiki. Unzila. Dibaca dengung 2 harokat. Alaihi ayatum mir rabbih. Ayatum mir rabbih. Nampak? Dekat situ ada huruf mim yang bersabdu. Terus masuk. Tum 2 harokat. Tum mir rabbih. Baik, dekat sini kita nampak ada huruf ra. Dekat sini huruf nun yang kosong. Tapi ada huruf ra bersabdu. Ingat apa saya pesan? Sabdu masuk, sabdu masuk. Terus masuk. Mir rabbih. Jangan baca min rabbih, salah. Sebab dekat situ tak ada huruf, tak ada tanda mati. Kosong je. Terus masuk. Mir rabbih. Berhenti. Bih. Okey, terus. Qul innama. Qul. Bezakan. Tuan-tuan perempuan, bezakan huruf qaf dengan huruf kaf. Huruf kaf lembut. Huruf qaf tebal. Qa. Pastikan mulut kita qa. Jadi bila baris depan, dibaca dengan tebal. Qul. Jangan kul tak nak. Qul innamal ayatu wajibul gunnah. Nampak? Ada sabdu. Wajib dengung 2 harokat. Qul innamal ayatu indallah. Nun kosong bertemu huruf dal. Ikhfa hakiki. Dibaca dengan kadar 2 harokat. Dengung. Indallah. Lafzul jalalah. Lafaz Allah dekat sini mestilah dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebab sebelumnya huruf baris atas. Indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Wajibul gunnah. Nun bersabdu. Innama. Ombak rindu. Ombak rindu panjang. Bertemu huruf hamzah. Mad jaiz munfasil. Dibaca dengan kadar 4 atau 5 harokat.
innama ana nazirum mubin. Masukkan terus dekat huruf mim yang bersabdu. Nazirum mubin. Baik. Semula-semula waqalu. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Baik. Kita ada lagi berapa ayat tuan-tuan dan puan? Ayat yang ke-50, lagi 2 ayat lagi. Terus bersemangat tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh jemput minum air. Jangan fokus sangat sampai tak minum air sampai tak makan tak apa. Sambil-sambil. Santai-santai ya. Bismillah. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tolong untuk tuliskan hukum-hukum tajwid dekat dalam ruangan komen ni. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang macam ustaz mungkin laju sangat tak dapat. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh scroll tengok ni. Memang top fan ni, selalu tolong kawan-kawan kita yang lain. Jadi dekat situ kita boleh recap balik ilmu tajwid kita. Alhamdulillah. Baik. Terus semangat. Okey, terus kita boleh teruskan dekat ayat seterusnya. Awalam yakfihim. Baik. Awalam nampak? Mim bertemu huruf ya. Saya cakap tadi, apa-apa huruf yang bertemu dengan huruf mim mati selain huruf mim sendiri. Baik, selain huruf mim dan ba. Maksudnya lepas huruf mim mati itu huruf lain selain mim dan ba, hukumnya izhar syafawi. Macam mana bacaan huruf izhar tuan-tuan perempuan? Huruf izhar mestilah dibaca dengan jelas. Terus jelaskan dia. Awalam yak. Tak nak. Awalam. Tak nak. Itu tak jelas. Yang namanya jelas. Awalam yak. Okey. Huruf kaf. Ingat. Huruf kaf berangin. Huruf kaf berangin. Awalam yak. Yak. Jangan yaqaq. Yaqaq salah. Itu huruf qaf. Nipis je. Yak. Awalam yakfihim anna. Wajibul gunnah. Huruf nun. Anna. Ombak rindu bertemu huruf hamzah. Sekali lagi nampak banyak kat sini. Mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Berapa harakat tuan-tuan perempuan? 4 atau 5 harakat. Hilang. Anzalna. Nun bertemu huruf zai. Ikhfa hakiki. Wajib dibaca dengung dengan kadar 2 harakat. Anzalna. Mad asli. Alai. Ain tuan-tuan perempuan. Tolong fokus dekat sini. Huruf ain. Ain. Bukan alif. Bukan alai. Salah. Ain. Dibaca dengan dekat tekak ni. Ain macam tu. Jangan sampai salah baca. Jangan baca sampai salah sebutan huruf, bahaya. Kita baca Quran mestilah kita kena mengenal dulu cara bacaan makhraj huruf. Alaikal kitaba yutla. Sekali lagi ta mati mestilah dibaca dengan hamas, berangin. Yutla alaihim. Baik, terus. Inna fi wajibul gunnah. Wajib dibaca dengung 2 harakat. Inna fi dzalika la rahmatan. Inna fi mad asli, za mad asli, lika la ha pedas, matau terus masuk idgham ma'al gunnah. Matau mulut, matau wa dzikra liqaumin yu'minun. Kat sini huruf qaf tebal. Di qau, tak nak di kau. Salah, itu huruf kaf. Salah. Huruf qaf tebal. Di qaumi yu'minun. Baik.
Awalam yakfihim. Tuan-tuan perempuan, kita cek semula bacaan kita. Awalam yakfihim. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Okey, baik. Terusnya ayat yang terakhir pada hari ini. Qul kafa billahi baini. Qul kafa billahi baini. Alhamdulillah, baik. Tuan-tuan perempuan, masih sempat untuk sama-sama kita share, ajak kawan-kawan yang lain. Jom kita sama-sama mengaji Quran pada petang ini. Walaupun satu muka surat, walaupun sedikit, tapi ilmu ini pasti akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkualiti. Biar sikit tapi bermanfaat. Jangan kita baca tapi salah. Baca tapi cepat lupa tak nak. Biar sehari satu muka surat tak apa. Asalkan istiqamah. Berhari-hari, hari-hari. InsyaAllah. Slow-slow pun tak apa. Baik. Terusnya, ayat terakhir. Qul kafa. Qul, tebal ya tuan-tuan perempuan, huruf qaf. Qul kafa billahi. Lafzul jalalah dekat sini. Lafzul jalalah mestilah dibaca dengan nipis. Sebab apa? Sebab sebelumnya huruf baris bawah. Bila baris bawah, mestilah dibaca dengan nipis. Billahi. Tak nak baca billah. Salah. Tu tebal. Baris bawah mestilah nipis. Billahi. Baini. Maksudnya. Wa bainakum syahida. Wa bainakum. Nampak ada tanda sukun dekat sini. Huruf mim yang bertanda sukun bertemu dengan huruf shim. Baik. Hukumnya izhar. Izhar syafawi. Dibaca dengan jelas. Wa bainakum syahida. Syahida. Baik, dekat sini mad asli syahida. Dekat sini hukumnya tuan-tuan dan puan-puan namanya mad iwad. Kalau kita sambung, misal kata kalau kita tak berhenti, kita mestilah masuk ke dalam huruf ya, yang mana hukumnya akan jadi idgham al-gunnah. Syahidai, syahidai. Tapi kalau kita berhenti, hukumnya mad iwad. Cara bacaan mad iwad mestilah, baik, ada nampak dua macam ni kan? Tanwin, kita buang satu. Kita buang satu, jadi satu baris. Jadi bila satu baris, bacaan dia syahida. Dua harakat berhenti. Syahida. Okey, itu mad iwad. Baik, teruskan. Ya'lamu. Ya. Huruf ain. Ya'lamu ma fis. Alif lam syamsiah. Terus masuk. Fis samawati wal ard. Ma wa. Mad asli, mad asli. Ti wal ard. Macam mana nak sebut huruf dot? Nampak? Huruf dot. Huruf dot, lidah kita mestilah berada di kanan atau kiri. Mengikut keselesaan tuan-tuan dan perempuan. Tapi yang penting, mestilah berada di tepi, di samping. Wal ar. Wal ar. Macam tu. Baik, seterusnya. Walladzina amanu. Walladzi. Alif lam syamsiah. Terus masuk. Walladzina amanu. Dua harakat, mad badal. Manu. Sekali lagi, mad asli. Bil batil. Bil ya tuan-tuan perempuan. Jangan baca bel. Tak nak. Dalam Quran tak ada perkataan bel. Bil. Bawah. Bil. Batil. Nampak? To. Tebal. Til. Bil batili wa kafaru. Wa kafaru. Maksudnya dua harakat. Billah. Nampak? Lafzul jalalah dibaca dengan nipis. Billahi ulaika. Nampak dekat sini? Ulaika adalah satu kalimah. Dia bukan kalimah yang berbeza tak. Ulaika dekat sini satu sendiri. Jadi bila dia satu, ada ombak rindu, dia wajib bawa satu perkataan tu. Bila wajib bawa satu perkataan, ada ombak rindu, hukumnya mad wajib. Mad wajib muttasil, dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat.
ulaika humul khasirun. Ha ya tuan-tuan puan, ha tebal. Nampak? Dia macam bersimpul tu. Bersimpul, kita ingat macam ni. Bila dia bersimpul, dia tebal. Bila tebal, ha. Ha. Jangan ha tak nak. Ha. Humul khasirun. Kha. Kha. Khasirun. Mad arid li sukun 2 atau 4 6 harakat. Baik, kita mula semula kul kafa. Terbatuk Ustaz. Terbatuk saya. Sekejap saya minta izin minum air. Bismillah. Hilang suara dah. Ya, tak apa, ayat terakhir dah ni. Qul kafa billah. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Terus ya'lamu ma fis samawati wal ardh وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ. Boleh berhenti dekat situ. Tuan-tuan perempuan, saya minta sangat-sangat, kalau tak tahan nafas, tolong berhenti. Jangan curi-curi nafas, tak boleh. Curi nafas dalam membaca Quran, hukumnya berdosa, tak boleh. Tak apa, kita baca pendek-pendek pun tak apa. Contoh, Wallazina amanu bil batil. Mungkin sampai situ je, tak apa, tak salah. Kalau boleh panjang sikit, dekat sini berhenti. Kalau boleh panjang, lagi bagus. Tapi ikut kemampuan kita. Baik, semula ya. Wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Alhamdulillah. Selesai sudah kita punya pengajian pada hari ini, tapi belum selesai lagi. Kita cuma dah orang panggil dah kenal lah satu-satu kalimah tu apa hukum dia, macam mana bacaan dia. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan berehat seketika. Kita akan berikan laluan kepada iklan, dan selepas ini tuan-tuan perempuan tarik nafas sama-sama, bantu share, bantu like, ajak kawan-kawan kita yang lain. Insya-Allah lepas ni kita akan baca bersama-sama. Kita beri laluan kepada iklan ni. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bertemu kita semula di dalam pengajian Quran kita pada surah Al-Ankabut pada muka surat 402 pada petang ini. InsyaAllah kita dah belajar tadi serba sedikit ilmu tajwid. Sekarang kita nak baca bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat 402, ambil nafas, kita sedut semangat-semangat daripada luar. Okey. Kita boleh baca semula ya, sama-sama dengan saya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Terusnya, وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Terusnya, وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak ilmu pengajian Quran yang kita dapat pada hari ini, meskipun sedikit tetapi insya-Allah moga-moga bermanfaat, moga-moga pahala yang kita niatkan sampai kepada kedua ibu bapa kita, pasangan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, guru-guru kita, dan insya-Allah untuk sekalian kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana telah meluangkan sedikit masa selama 1 jam untuk sama-sama kita orang panggil recap balik ilmu-ilmu tajuk kita. Saya pun tahu sebenarnya ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun dah pandai ataupun dah mengetahui ilmu-ilmu tajwid, cuma nak melapangkan masa, nak meluangkan masa untuk ialah mencari pahala kan. Insya-Allah moga-moga supaya pengajian kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sekian pada hari ini. Sebelum tu saya minta tuan-tuan dan puan-puan supaya teruskan menyokong Cepat Quran. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hendak menjadi ahli, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di bawah, saya nak jadi ahli, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh letakkan nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah nanti kami akan lihat semula, kami akan tengok semula komen-komen. InsyaAllah kami akan uruskan untuk urusan pendaftaran dan seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan,
apakah yang tuan-tuan dan puan akan dapat sekira menjadi ahli? Tuan-tuan dan puan akan mendapat satu buku biru dan buku oren. Buku biru dan buku oren adalah buku asas bacaan Quran dan buku asas tajwid. Jadi tuan-tuan dan puan yang mungkin memang belum menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu bacaan Quran secara terperinci, tuan-tuan dan puan bolehlah WhatsApp dekat nombor ni ataupun mendaftar dekat Cepat Quran untuk mendapatkan keahlian. Tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp juga dekat nombor yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan. 011-1621-7797. 011-1621-7797. Tuan-tuan ambil kertas, tulis ataupun tuan-tuan dan puan boleh screenshot dekat skrin tuan-tuan dan puan. Apa-apa masalah, tak kisah, berkaitan dengan contohlah tuan-tuan dan puan nak daftar ataupun tuan-tuan tidak berkemampuan, tuan-tuan dan puan boleh tulis dekat bawah saya nak jadi ahli ataupun tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp dekat nombor yang tertera bagi tahu dengan alasan. InsyaAllah kami akan pertimbangkan. Saya nak jadi ahli tapi saya kurang berkemampuan dari segi kewangan. Tak apa, insyaAllah. Dekat sini kita ada ahli-ahli yang lain yang bermurah hati. Sangat-sangat baik, sangat-sangat orang cakap prihatin lah. Maksudnya nak tolong keluarkan sedikit rezeki untuk manfaatkan di jalan Allah, tuan-tuan dan puan yang mungkin berkemampuan dari segi kewangan, mungkin nak taja ahli-ahli yang lain. Tuan-tuan dan puan boleh juga WhatsApp dekat nombor ni cakap saya nak taja. Mungkin dah ada individu-individu tertentu, tak apa, boleh bagi kepada kami detailnya, nama, alamat, sekian-sekian, insya-Allah kami akan uruskan. Ataupun kalau tidak ada orang yang tertentu untuk ditaja, insya-Allah kami akan mencari daripada orang-orang yang WhatsApp nantilah, insya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, berapakah yuran keahlian kita? Untuk Cepat Quran, yuran keahlian kita sebanyak RM250 sekali seumur hidup. Sekali saja. Kita tak ada kenakan bayaran bulanan, kita tak ada kenakan bayaran tahunan, tak ada. 250, tuan-tuan akan dapat buku tadi tu, buku panduan, dan tuan-tuan akan dapat masuk ke grup Telegram Cepat Quran. Tuan-tuan akan dapat masuk ke dalam grup Facebook Cepat Quran. Baik, dalam grup Facebook Cepat Quran tu, tuan-tuan perempuan akan dapat recap semula. Mungkin tuan-tuan perempuan lambat mendaftar, tak mengapa, sebab dalam tu kita dah ada sedutan-sedutan pengajaran-pengajaran yang dah lepas-lepas. Tuan-tuan perempuan boleh semak semula. Dan contohnya lah tuan-tuan perempuan macam Ustaz, saya nak cek bacaan boleh tak? Boleh, sebab kita pun ada sediakan konsultan. Orang panggil konsultan lah. Maksudnya macam tuan-tuan perempuan nak cek bacaan, insya-Allah boleh. Tuan-tuan perempuan boleh WhatsApp dekat nombor yang tertera, bagi tahu set bila masa. So nanti bila kita ada free, mungkin Ustaz Izwan free ataupun mungkin saya free, kami boleh tolong cekkan bacaan. Kita akan buat satu appointment, satu janji temu, insya-Allah. Baik, seterusnya sebelum saya berakhir pada hari ini, dekat skrin tuan-tuan dan puan-puan, kami juga ada mengeluarkan Fatihah Scarf. Fatihah Scarf, yang ini tudung-tudung bawal eksklusif. Banyak design-design di situ. Tuan-tuan puan-puan sendiri boleh tengok dekat. Tuan-tuan puan-puan buka Instagram, type Fatihah Scarf. Ataupun tuan-tuan nak tanya berkaitan dengan design ataupun harga tudung semua tu, tuan-tuan boleh WhatsApp di nombor yang tertera 019-620-1989. Yalah, mana tahu yang tuan-tuan puan-puan macam nak buat koleksi tudung ataupun nak beli untuk jadikan hadiah bagi kepada mak, bagi kepada kawan-kawan, bagi kepada saudara mara, tak kisahlah. Tuan-tuan boleh WhatsApp dekat nombor tu ataupun terus melawat ke IG Fatihah Scarf. Banyak design-design di situ. Baik, seterusnya sebelum saya terlupa, sekali lagi jutaan tahniah dan alhamdulillah kepada Puan Siti Hawa binti Omar 016-945-0668 kerana telah terpilih untuk menjadi ahli cepat Quran, tajaan daripada sahabat-sahabat kita ahli cepat Quran sendiri. Semoga
dengan hadiah yang diberikan ini dapat dimanfaatkan sebaiknya, dan semoga yang menaja itu dilipat gandakan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan hidup dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus menyambung untuk pengajian seterusnya pada live-live yang akan datang. Dan untuk yang sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, jika terlepas tak ada masalah, kita akan buat siaran ulangan pada jam 10 malam dan 7 pagi. Jadi insya-Allah saya doakan supaya kita sama-sama semua terus istiqomah untuk belajar ilmu Al-Quran. Jangan pernah jemu, jangan pernah lelah untuk belajar ilmu Al-Quran. Kalau boleh sampai ke akhir hayat kita, belajar dan belajar. Tak apa, tak ada masalah. Walaupun dah pandai, terus belajar. Ini untuk bekalan kita di hari akhirat, insya-Allah. Jadi semoga kita semua terus istiqomah. Semoga kita semua terus diberikan kesihatan yang berpanjangan untuk apa tuan-tuan perempuan, untuk terus istiqomah belajar Al-Quran. Untuk yang mungkin sekarang tengah dalam keadaan yang tidak sihat, yang sakit, saya doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan yang berpanjangan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Ini semua adalah untuk balasan pahala tuan-tuan dan puan-puan. Lagi banyak lagi kita sakit, itu tujuannya untuk apa? Allah rindu dekat kita. Betul. Kita Allah mungkin selama ni kita macam waktu sihat dulu kita terlupa ataupun kita macam terleka. Tak apa, sekarang ni kita jadikan ini sebagai satu titik tolak kita untuk kita berubah kepada yang lebih baik, untuk kita terus dekat kepada Allah, dekat kepada Al-Quran. Baik, untuk yang sihat walafiat, saya doakan supaya kita semua terus sihat walafiat, supaya kita dapat terus menghabiskan ataupun menjalani usia kita dengan belajar ilmu Al-Quran. Tidak rugi, tak ada satu kerugian pun kita belajar ilmu Al-Quran walaupun dah pandai, tak ada masalah, insya-Allah. Baik, jadi kita boleh bersurai. Cukup untuk hari ini, insya-Allah. Kita akan bersiaran semula pada hari esok pada jam 3 petang macam biasa. Kita bertemu semula pada esok hari, insya-Allah. Jadi saya akhiri pengajian kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tagline kita apa tuan-tuan puan-puan? Ingat ngaji Quran, ingat cepat Quran, seronoknya cinta Al-Quran. Dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu. Kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha,
dalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.